Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Pernah Sidi Syekh Abdul Qadir radhiyallahu ta'ala anhu ditanya tentang kata-kata Nabi SAW, iaitu Allah tidak akan mengkabulkan doa yang ada lahan, yakni banyak salahnya dalam sebutannya. Sidi Jalani berkata, Allah tidak akan terima doa orang yang berpura-pura dan doa orang yang bersajak, yang sengaja dibuat-buatnya begitu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, aku dan semua orang-orang yang bertakwa dari umatku bersih dari macam-macam doa yang dipaksa-paksakan. Demikian maksud dari sebuah hadis. Ada kalanya seorang mukmin itu dikalahkan oleh sifat rajak, yakni harapan. Bila dia memandang kepada diwan maksiatnya, lalu dia tiada mendapati satu maksiat pun di situ, sebab dia telah diajarkan hidup berjalan serba baik dari sejak masa kecilnya. Dia mula mendapat pendidikan dari kutab, kemudian berpindah kepada seorang mukri, kemudian ke mihrab. Dan orang yang semacam ini agak jarang-jarang sekali terdapat lagi. Maka tiadalah dia kenal maksiat dari sejak mula hidupnya. Sesudah itu dipandangnya pada diwan suruhan. Tiada sesuatu pun yang ditinggalkannya. Maka ditetapkan, diqadakkan ke atasnya semacam maksiat, supaya dia tiada binasa. Lalu dia pun segera membetulkan dirinya dengan bertaubat kepada Allah. Maka berlakunya maksiat itu menurut catatan terdahulunya seperti suatu tanda di atas kepalanya. Dan dosa yang semacam ini pada diri seorang mukmin adalah umpama dosa Nabi Adam AS. Dan hal yang semacam ini sangat jarang sekali berlakunya, yang tidak boleh dijadikan pegangan atau sebagai hujah yang tidak harus diambil kira. Kemahuan pada diri itu ada dua macamnya, masing-masing bertentangan. Kemahuan selain dari Allah dan kemahuan pada Allah. Dan kedua-duanya kerap ternampak berdamai dan bertarungan sehingga tuannya sampai ke usia 40 tahun. Dan inilah yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man balagha arba'ina sanatan falam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahhaz ila an-nar. Sesiapa yang sudah sampai usianya 40 tahun dan kebaikannya tidak dapat mengalahkan kejahatannya, maka hendaklah dia menyediakan dirinya menuju ke api neraka. Ini menunjukkan ke pokok asalnya. Wahai orang yang tidak mau ikut jalan, yang zahir itu boleh terbang. Bila memandang kepada yang batinnya, semuanya tulang belulang. Selama engkau kenal selain Allah dan mereka pun mengenalimu, maka engkau sia-sia. Kerana ada kalanya engkau mengikut telunjuk mereka, dan ada kalanya engkau sampai mahu menghinakan diri kerana mereka. Ia dari dunia menuju ke akhirat ada dua jalan. Muslimin dan muslimat dan penonton dirahmati Allah sekalian, ada beberapa perkara yang nak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang pertama, tentang doa-doa yang ditolak oleh Allah SWT. Dan yang kedua ialah sifat rajak, yakni sifat mengharapkan Allah SWT dan bagaimana ia terhasil. Dan bagaimana seorang mukmin itu Allah SWT menyelamatkannya dengan menghadirkannya juga dengan sifat khauf, yakni sifat takut. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut bahawa dalam diri manusia ada dua pertentangan antara perintah Allah dan perintah dirinya, yakni nafsunya, yang saling akan bertarung dan akan menunjukkan kesudahannya menang ataupun kalah. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut tentang usia 40 tahun. Sebagai satu usia
untuk diisyaratkan menang atau kalah dalam pertarungan, sama ada tunduk kepada perintah Allah ataupun perintah nafsu. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut tentang bagaimana orang-orang beriman melihat sesuatu selain daripada Allah SWT. Maka ini di antara perkara yang kita akan bicarakan pada pagi ini. Yang pertama berkait dengan doa. Syekh Abdul Qadir menyebut tentang hadis Nabi SAW. Walaupun hadis ini di sisi ulama hadis tidaklah sahih, namun ada makna atau ada riwayat yang lain yang menguatkannya ataupun yang menjelaskannya. Bila kita bicarakan tentang doa yang tertolak dan doa yang tidak diterima oleh Allah SWT, maka Rasulullah SAW menceritakan antara doa itu ialah bila Nabi melarang doa itu dilakukan secara bersajak. Apa maksud doa secara bersajak? Sebagaimana disebut, la yaqbalullah doaan mutasanni'an musajji'an fihi. Tidak diterima doa orang-orang yang berpura-pura, orang-orang yang bersajak dalam doa. Baik, bila kita sebut perkataan sajak, kerana ada larangan Nabi SAW bersajak dalam berdoa, artinya mereka mula memfokuskan dari sudut keindahan susunannya, bukan kepada makna dan tujuannya. Sajak, kalau orang main sajak, puisi, yang ditekankan ialah keindahan bahasanya. Sedangkan doa itu ialah terjemahan daripada hati, munajat dan juga seruan kepada Allah SWT. Apa yang terbuku dan apa yang diinginkan. Ia bukan permainan kata-kata dan bahasa, tetapi ia adalah persembahan dan juga dia merupakan ketundukan, perhambaan seorang hamba kepada Tuhannya. Bukan merupakan seruan pertolongan, pengharapan dan pergantungan. Bukan doa ini menunjukkan kekerdilan, kelemahan, tiada upaya dan tiada keterbergantungan melainkan kepada Allah Ta'ala. Maka ada beberapa bentuk jenis doa yang dilarang. Antaranya ialah doa perkara-perkara yang bersifat maksiat, perkara-perkara yang bersifat dosa. Maka Allah Ta'ala tak akan terima doa tersebut. Baik, tidak terima doa ada beberapa makna. Bila kita sebut Allah Ta'ala tak terima, berarti Allah Ta'ala tidak berkatinya. Allah Ta'ala tidak muliakan kita dengan doa tersebut. Ya, ada orang kata, saya doa untuk mencuri, untuk merompak biar berjaya, maka berjaya. Saya pun pernah doa kerana dengki pada orang tu, doa biar dia mati, maka dia pun mati. Maka apakah itu nama mustajab? Tuan-tuan, istilah mustajab berarti apa yang Allah berikan Allah redha. Apa yang Allah berikan mendekatkan kita pada Allah. Apa yang Allah berikan menjadikan kita semakin bersyukur dan dekat dengan Allah. Apa yang Allah berikan menjadikan kita semakin tinggi darjat di sisi Allah. Kan doa dia akan menarik seorang hamba menjadi lebih dekat dengan Allah. Bahkan para ulama menyatakan kesan doa yang pertama dengan apa yang dipohon ialah dia makin dekat dengan Allah. Bila dia mula mengangkat tangan, bermunajat, menyeru, merintih, maka dia rasa betapa dekatnya dia dengan Allah. Betapa Allah dekat dengannya. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-Ku bertanya tentangku, aku dekat. Dan hamba ni ataupun seorang berdoa, dia merasakan pendekatan itu. Bukanlah kemustajaban itu bersifat mutlak dengan maksud nak dapat. Bila kita katakan Allah tak akan terima doa, ia memberi beberapa makna selain daripada makna apa yang dimohon olehnya. Ia juga bermaksud kesan daripada doa itu sendiri. Sebab setiap doa yang Allah Ta'ala terima, dia akan meninggalkan kesan yang baik. Dan setiap doa yang Allah Ta'ala tolak, meninggalkan kesan yang buruk. Katakan seorang itu doa. Dia doa nak jadi kaya dengan tujuan untuk buat maksiat. Doa biar nak kaya, buat maksiat. Umpama korun doa nak kaya. Maka Allah bagi? Ya.
Tapi bukan bagi untuk menjadikan kesan selepas itu baik. Tapi ini dinamakan sebagai istidraj. Apa itu istidraj? Diberikan nikmat dalam keadaan Allah murka padanya. Sebab itu kata Nabi SAW, kalau kamu melihat seorang berterusan dalam maksiat dan dia masih terus mendapat nikmat, ketahuilah itu ialah istidraj. Apa maksud istidraj? Istidraj memberi maksud seorang tetap diberi nikmat dan diperkenankan apa yang dia nak. Dan kadang dia buat maksiat untuk dihukum dia lebih dahsyat. Hukum dia lebih teruk. Dan Allah memberi tempoh kepadanya untuk satu tempoh. Sebagaimana disebut dalam hadis, innallaha la yumli 'ala adh-dhalim wa idza akhazahu lam yuflithu. Allah memberi tempoh pada orang zalim. Biar dia buat lagi. Tetapi bila sampai masanya tidak akan dilepaskan. Maknanya orang ni yang istidraj ini dia tak akan sempat bertaubat. Sebab dia merasakan dengan maksiat pun tak terhalang rezeki. Dengan fasiknya tak terhalang doanya. Maka dengan sebab itu dia tak sempat taubat. Dia tidak mendapat teguran dari Allah. Seolah-olah macam dikatakan, ikut suka kamu lah. Ambil suka kamu. Walau ia memberi maksud, Allah Ta'ala tidak lagi mempedulikannya. Orang beriman, setiap kali doa, maka Allah akan menatijahkan dengan natijah yang baik. Wa imma dia dapat apa yang dia cakap atau tak dapat. Natijahnya jadi baik. Dia akan rasa tenang dengan apa yang dia mohon, merendah diri. Dia akan rasa seperti dicukupkan. Dia akan melihat hikmah di sebalik doanya. Kerana Allah akan menyimpan doa orang beriman di akhirat kelak berupa pahala. Tapi Allah Ta'ala tidak menyimpan doa-doa orang yang ditolak. Orang beriman di doa tetap disimpan pahala di sisi Allah. Atau dipalingkan daripada keburukan yang bakal menimpanya. Sebagaimana kita dah baca hadis Tirmizi, bahawa Allah bila mustajabkan doa kepada orang yang beriman, hambanya dengan 3 cara. Wa imma diberikan apa dia nak, atau dipalingkan kemudaratan sepertinya, atau disimpan di hari akhirat kelak. Yang kesemua 3 perkara ini menjadikan hamba ini makin dekat dengan Allah. Tetapi orang-orang fasik yang tertolak doanya, walau dia kata saya nak apa semua dapat, tapi kita akan nampak sombong dia. Kita akan nampak makin jauh dia dari Allah. Kita nampak dia makin dia berani melanggar perintah Allah dengan seberaninya. Sebab dia kata saya doa semua dapat. Dilupa pengkabulan itu berupa istidraj. Jadi kita nak melihat doa itu dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Bentuk-bentuk doa yang ditolak. Bagi orang-orang yang beriman. Melihat doa itu ditolak dengan apa yang Rasulullah nyatakan. Yang pertama, bila doa tadi dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa memuji Allah dan berselawat pada Nabi SAW. Jadi salah adab. Yang kedua, bila doa tadi diminta dengan hati yang lalai. Dan yang ketiga, bila doa tadi didoakan dengan secara bersajak. Bersajak yakni menekankan tentang penggunaan bahasa. Lebih daripada maknanya. Lebih pada tujuan dia. Dan yang keempat, doa itu tertolak bersama maksiat yang dilakukan. Dia buat maksiat pergi nak doa. Dia maksiat tak berhenti. Maka dia pun doa, maka Allah tolak kerana maksiat dia. Yang keempat, doa itu tidak ataupun terhalang serta tidak dimustajabkan kerana dia berdoa dalam keadaan dia memakan makanan yang haram. Sebab disebut dalam hadis, kalau orang tu makan makanan haram, maka doanya takkan diterima. Tadi kita berbalik apa yang kita sebut tadi. Ada orang kata, saya doa terima. Saya tak semayang, even saya makan makanan haram, doa diterima. Kita dah definisikan maksud pengkabulan doa. Tuan-tuan, dia punya kesan besar daripada pengkabulan doa, hamba itu makin dekat dengan Allah. Sebab Allah suka pada orang berdoa. Dan bila Allah suka pada orang berdoa, Allah beri dia hidayah. Allah beri dia taufik. Allah tunjukkan dia jalan taat.
Allah tak akan jauhkan dia daripadanya. Seorang yang fasik berdoa lalu mendakwa dia mustajab. Tapi lihat bagaimana dia makin sombong. Makin sombong. Sebab itu bila disebut dalam kata-kata ulama, kata kita kalau jumpa orang sombong, kita sombong pada orang sombong ialah tawaduk. Kata Yahya bin Mu'az, takabbur ala man takabbara bimalihi tawadu'un. Kita sombong pada orang sombong dengan hartanya, itulah tawaduk. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita berhadapan dengan orang sombong, macam mana cara dia? Sombongkan lebih pada dia. Itu cara kita tawaduk. Kita tak bila orang tu sombong, kita bertunjuk rendah. Ini orang-orang yang kita pernah sebut, kelompok-kelompok yang kita boleh sombong padanya. Pertama orang kafir. Tapi kafir yang macam mana? Kafir yang menentang Islam. Adapun kafir yang baik, misal kata, maka kita tunjukkan contoh akhlak yang baik. Yang kedua ialah sombong pada orang fasik yang berbangga dengan maksiat. Kita akan sombong dengan dia. Dia tidak memberi laluan. Sehingga kalau diberi salam pun kita tak jawab. Ini disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kalau orang fasik beri salam, kita tak nak jawab untuk mengisyaratkan bahawa dia fasik. Kenapa? Kalau dia kata awak ni tak jawab salam dosa, awak tu tak semayang, tak fikir dosa, tak tutup aurat, tak fikir dosa, tiba awak agui saya salam, saya tak jawab. Saya tak jawab kerana awak orang fasik. Sebagai teguran. Atau orang fasik ni tuan-tuan, kita tak boleh beri dia gelarang yang mulia. Tak akan panggil dia gelarang yang mulia. Dan yang ketiga yang kita kata kita boleh sombong, ialah orang yang sombong. Orang yang sombong. Tadi kita akan nakalkan kata-kata Yahya bin Mu'az. Sombong pada orang sombong ialah tawaduk. Dia memanjang sombong. Duit tak banyak sangat tapi sombong dia lain. Macam tak tunjuk, taklah kaya sangat tapi dia punya sombong, cakap tangi. Lalu kita pun sombong untuk tundukkan dia. Maka itulah tawaduk kita. Dia pun segan kita, tak berani. Dia cerita saya ada ni, ada tu. Saya punya benda ni dan benda tu. Lalu kita tuan sebut saya lagi banyak benda awak tu. Tapi saya tak naklah cerita. Jadi ini tentang muamalah dengan orang fasik. Jadi kembali pada doa kita. Kita dah kata bahawa doa tak akan diterima kalau kita gopoh-gapah tanpa selawat dan tanpa memuji Allah. Doa tak diterima kalau hati kita lalai. Doa tak akan diterima dalam keadaan kita melakukan maksiat. Doa tak diterima dalam keadaan kita makan makanan yang haram. Dan yang kelima, doa juga tidak akan diterima. Bila? Bila mana kita tak yakin Allah Ta'ala memakbulkannya. Sebab itu kata Nabi SAW, Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah Allah dengan penuh keyakinan Allah akan perkenankan. Kalau doa dia tak yakin Tuhan bagi, maka dia tak akan dapat. Dia kena yakin. Bila seorang itu berdoa dengan tidak yakin, dan doa itu diterima selagi mana kita tak takalluf. Yang keenam. Kenapa doa tak diterima? Sebab kita takalluf. Apa itu takalluf? Takalluf inilah kita, cara kita berdoa itu melampau-lampau. Melampau-lampau doanya. Wa imam melampau-lampau dengan kita menjerit-jeritnya, tak beradab. Macam tuan-tuan minta dengan orang lah. Panggil, Mang bagi aku duit RM10. Jerit macam tu. Sebab sebaik-baik doa itu ialah berbisik dengan Allah. Habis tak imam tu baca kuat, imam untuk memperdengarkan pada makmum. Kalau kita bersendirian, kita tak akan doa kuat. Kalau imam, sebagaimana dinakalkan daripada Imam Asy-Sya'bi, imam ni kena baca kuat untuk didengar oleh makmum apa yang didoakan oleh imam. Untuk menambahkan khusyuk makmum itu sendiri. Jadi imam pun doa. Dan yang kedua, imam baca doa kuat. Untuk mengajar makmum cara berdoa. Sebab imam ni dia akan baca doa-doa daripada Nabi SAW. Jadi kita betul inilah doa-doa Rasulullah. Inilah doa-doa yang diungkapkan, diucapkan oleh Nabi SAW. Maka sebab itu keharusan imam menguatkan suara dan berdoa. Pertama untuk didengari oleh makmum. Yang kedua untuk diajar makmum. Yang ketiga untuk menyebut doa-doa yang sifat ma'thur tadi. Adapun kalau kita bersendirian, kita tak akan bertakalu. Ya Allah, ya Tuhan kuat, ya Allah kuat. Diam je, perlahan. Seperti kita berbisik dengan kekasih kita.
Ya Allah, ampunkan dosaku, rahmati aku. Ya Allah, ya Tuhanku, angkatlah derajatku. Ya Allah, ya Tuhanku, sentiasalah beri petunjuk pada aku. Secara perlahan. Ini tanpa takalluf. Dan makna takalluf juga bila kita bersifat memaksa. Ya Allah, aku nak hari ni juga. Hari ni aku nak. Itu takalluf. Tuan-tuan, kita jangan tentukan masanya bila. Kan itu urusan Allah. Allah mungkin beri lebih cepat daripada tempoh kita nak. Mungkin juga Allah Ta'ala beri kita satu tempoh yang benar-benar kita perlu. Kadang-kadang kita minta doa, ya Allah nak anak, kalau boleh tahun ni bulan 8. Sebab sama dengan birthday saya bulan 8. Contohlah. Allah nak anak tahun ni, kalau boleh, biar dah ini beranak, misalnya ni tahun 23, biar dia lahir tahun 23, 3, 23. Macam tu. Ini tuan-tuan, ini takalluf. Doa yang letak secara spesifik macam tu. Ya kita doa, ya Allah kurniakan aku zuriat, keturunan yang baik. Lihat Nabi-Nabi dan doanya. Bila Nabi Allah Zakaria doa, demikian juga Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi yang lain. Ya, ada mereka berdoa. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan tinggalkan aku bersendirian. Engkau sebaik-baik yang memberi waris. Tanpa dia menyebut nak anak lelaki ke, nak anak perempuan ke, nak tahun ni ke, nak tahun depan ke. Cuma menyebut, ya Allah, engkau sebaik-baik yang memberi waris. Nabi Ayub AS doa, Rabbi anni massani adh-dhur wa anta arhamur rahim. Ya Allah, aku sakit. Engkau Tuhan yang maha pembelas. Ya, bagaimana dia tak kata, ya Allah, sembuhkan aku sekarang juga. Ini takalluf dalam berdoa. Sebab itu bila kita berdoa, jangan takalluf. Apa itu maksud takalluf? Melampau-lampau dari sudut suaranya. Melampau-lampau dari sudut minta biar secara tempoh kita nak. Maka itu melampau. Tetapi bila kita doa, ya Allah, lapangkan rezekiku. Banyak mana Allah nak lapang, itu urusan Allah. Ya Allah, aku nak duit 1 juta. 1 juta. Kau boleh 1,5 juta. Macam tu. Jangan kurang sikit pun. Cara diminta dengan Allah. Tak cukup kita sebut, ya Allah, lapangkan rezekiku. Cukupkan diriku dengan pemberianmu, dengan nikmat. Berapa Allah nak bagi, itu urusan Allah lah. Tuan-tuan, kita kalau minta, tuan-tuan jumpa orang pemurah. Antara tuan-tuan minta, Ji, main 1,000. Tuan-tuan dapat 1,000 lah. Atau mungkin kurang. Ji, tolong sikit lah, saya ada ni, anak daftar. Cukup umumnya. Okey, nak ambil 5,000. 5,000 dia kasi. Atau kalau dia bagi sikit pun, kita alhamdulillah. Kita tak menyebut berapa kita nak di hadapan orang pemurah. Kenapa itu takalluf? Jadi bila kita berdoa pada Allah SWT, janganlah kita minta biar hari ni kalau boleh pukul 9 pagi ni 9 pagi. Kalau boleh sekian. Atau kita sebut, ya Allah, aku nak juga kerja tu. Aku nak juga kerja tu. Kita, ya Allah, mudahkan urusanku. Berikan rezeki padaku. Kalau pekerjaan ini baik untukku, ya Allah, maka berikan padaku. Kalau tidak baik, maka gantikan aku dengan lebih baik. Sebab, tuan-tuan, bila kita dalam doa, kita dok kata, saya nak yang ni juga. Apakah kita bijak dalam memilih sesuatu? Kita tengok ni syarikat besar ni, ada interview. Kita rasa, dengan kerja syarikat ni lah kita akan berjaya, kaya, dipandang tinggi, mulia. Kalau minang pun cepat diterima. Ya Allah, aku nak kerja sini juga. Kadang kita tak tahu kesesuaian kita. Katakanlah kita dapat. Tiba-tiba kita dapati dia memang tak sesuai dengan kita. Kita yang letak jawatan balik. Padahal awak yang dulu beria-beria sangat. Tetapi ramai mana orang dalam doanya dia beria-ria. Istilah beria-ria maksudnya sungguh-sungguh sangat nak. Tiba-tiba ditinggalkan benda tu. Apa maksud dia? Ada orang kan dia beria doa. Ada kata dia, misal kata nak kahwin dengan seseorang lah. Ya Allah, aku nak jodoh ni, kalau lah tak dapat, aku tak nak kahwin. Oh, dia punya. Dia ingat ni jodoh paling baik ni. Walau kita kata, ya Allah, kalau dia baik untukku, maka jodohkan untukku. Kalau dia baik. Kalau dia tak sesuai atau tak baik untukku, gantikan aku apa lebih baik. Doa itu kan nampak lebih menyerahkan, kita serahkan kebijaksanaan pada Allah. Tetapi kita dalam berdoa, kita sedang memilih.
Tetapi ketahuilah apa yang kita pilih itu bukanlah satu benda yang mutlak baik. Kita pilih berdasarkan ilmu yang kita ada hari ini dan kita tidak tahu apa yang berlaku esok, lusa, tulak, tungging dan sebagainya. Kita tak tahu. Macam saya kata seorang tadi doa, ya Allah aku nak juga kahwin ni, tahu tak dapat. Aku sanggup membujang sampai mati. Oh, dia punya kononnya macam tu. Ya Allah kalau tak dapat, aku akan derita seumur hidupku. Baik dapatlah. Rupa dapat lagi derita daripada tak dapat. Punya ni pasangan ni teruk rupanya. Tak macam dia fikir dia. Kita tuan-tuan, setiap benda kita cuma melihat zahirnya. Dan zahir ini bukanlah satu ilmu yang sebenar. Kita tengok pekerjaan, gaji besar, pejabat, oh zahir bagus. Tapi tak sebenarnya sesuai dengan kita. Kita tengok seorang perempuan, zahirnya. Kita tengok seorang lelaki, zahirnya. Kita melihat sesuatu benda dengan zahir. Tuan-tuan serahkan kebijaksanaan kepada Allah. Siapa yang menyerahkan kebijaksanaan pada Allah, dia tak pernah menyesal. Kerana itu kita disyariatkan istikharah. Apa itu istikharah? Kebijaksanaan kita serahkan pada Allah. Ya Allah, kalau urusan ni baik untukku, agamaku, kesudahanku, maka takdirkan bagiku. Dan kalau ia tidak baik untukku, agamaku, kesudahanku, maka palingkan ku daripadanya dan palingkannya daripadaku. Kemudian takdirkan aku yang baik, kemudian berkatilah apa yang diberikan padaku. Tentang cantik doa itu Rasulullah ajar pada kita. Sebab saya katakan kita dalam berdoa. Kalau tuan-tuan nak sesuatu, jangan terlalu takalluf. Jangan nak juga yang ni. Nak juga macam mana pun saya nak ni, saya nak ni. Tak nak yang lain. Tuan-tuan katakan kalau ia baik untuk saya. Kerana kebaikan sesuatu kita tak tahu. Kita tengok pekerjaan ni bagus. Ni kalau kerja gaji 40-50 ribu. Oh, saya doa, saya nak juga. Dapat tapi tinggal bini, tinggal anak, tinggal kawan. Duduk pada pasir seorang-seorang. Berkawanlah dengan dhok. Akhirnya mula Allah. Boringnya kerja sini, gaji besar tapi duduk pada pasir, duduk tengah laut. Duduk tempat nak cari makanan halal pun susah. Teringat cekodok isteri. Ingat jemput-jemput bini. Teringat semua benda. Yang awak minta sangat tu kenapa? Sebab tu kita minta, ya Allah kali ia baik untukku. Yang saya katakan dalam doa, jangan pernah kita rasa itu baik untuk kita, melainkan serahkan nilai baik itu di sisi Allah. Saya tak tahu, ya Allah kalaulah rezeki zuriat itu baik untuk aku. Ya Allah kalaulah anak lelaki itu baik untukku, maka berikan padaku anak lelaki. Kalau anak perempuan itu baik untukku, berikanlah anak perempuan. Dengan doa, ya Allah aku nak anak lelaki. Tak nak terima perempuan. Nak lelaki juga. Kita nak. Dapat lelaki tapi tak bertanggungjawab. Itu kan doa kita. Dan anak kita dah jadi anak sazali pula. Dah masalah kita pula. Sebab apa? Kadang-kadang kita fikir balik. Kalau hari ini kita dirundung musibah, apakah doa kita sebenarnya? Apakah kesilapan kita dalam adab berdoa? Kesilapan kita memohon dalam doa? Bila Nabi SAW tengok ada seorang sahabat, sakitnya tak sembuh-sembuh. Bahkan badannya mengecil seperti burung puyuh. Macam burung lah. Kecil, burung sakit. Lalu kata Nabi SAW, barangkali kamu berdoa dengan sesuatu. Apa doamu? Kata lelaki ni, aku berdoa, ya Allah, kalau aku buat dosa, engkau hukum aku di dunia, jangan tunda hukuman di akhirat. Aku nak dihukum sekarang. Nabi kata, jangan, kamu tak mampu. Bukan doakan, ya Allah, kalau aku berdosa, ampunkan dosa aku. Tuan-tuan, jangan minta Allah balas dosa kita. Atas alasan kita tak nak kena azab akhirat, ya Allah, jangan engkau azabku di akhirat, azablah aku di dunia. Bukan begitu dia ajar doa. Ya Allah, ampunkan aku. Tuan-tuan, kita tak mampu tanggung azab Allah. Baik di dunia, apatahkan lagi akhirat. Kita tak mampu. Kita buat maksiat kat dunia, lalu kita sebab nak taubat ni, ya Allah, segala maksiat yang pernah aku lakukan, engkau hukumlah aku di dunia, jangan engkau hukum di akhirat. Tuan-tuan, itu bukan doa yang Nabi ajar. Dan kita tak mungkin mampu. Bahkan yang kita doakan, ya Allah ampunkan dosa-dosa yang lalu, yang akan datang. Ya Allah, jangan engkau hukum atas apa yang aku lakukan, dosa yang aku lakukan. Bahkan rahmatilah aku dengan kasih sayang. Ya Allah, jangan engkau aibkan aku dengan dosa-dosaku, baik di dunia atau di akhirat. Tak apa Ustaz, biarlah dosa saya orang tahu kat dunia supaya saya akhirat kelak terlindung. Jangan, even di dunia pun kita tak nak orang tahu dosa kita.
Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala biar Allah lindungi aib kita. Doa tu Nabi ajar, Allah mastur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupkan keaibanku, amankan ketakutanku. Kalau saya pernah buat dosa, saya tak minta Allah dedahkan dosa. Kalau saya pernah buat dosa, saya tak minta Allah hukum saya dengan dosa. Bahkan saya minta pengampunan. Ya Allah, jangan hukum aku atas dosa yang pernah aku lakukan. Kan aku lakukan dengan kejahilan dan kebodohan. Ya Allah, rahmatilah hamba-Mu yang lemah ini, yang tidak punya apa pun kemampuan. Hamba yang tidak punya apa pun kekuatan. Ya Allah, kalau Engkau hukum aku hamba-Mu. Kalau Engkau ampunkan aku, Engkau lah Maha Pengampun dan Penyayang. Tuan-tuan, ini ibarat-ibarat yang betul dalam doa. Jadi, itu antara sebab kenapa doa kita tertolak. Doa kita tertolak. Berkait dengan adabnya, berkait dengan makan haramnya, berkait dengan maksiatnya, berkait dengan lalainya, berkait tak yakinnya, berkait dengan, kita katakan, takalluf. Iaitu kita dalam doa kita ini bersifat bersusah dalam doa. Kita sebut bentuk takalluf tadi, minta secara spesifik, tempoh waktu dan sebagainya. Atau terlalu minta benda tu seolah tak ada pertukaran lain. Ya Allah, aku nak ni je, tak nak tukar yang lain. Aku rasa ni, jangan begitu. Sebab saya dah kata, kita tak tahu, tuan-tuan, mana satu yang baik untuk kita. Baik jodoh kita, baik rezeki kita, baik tempat tinggal kita. Ya Allah, aku doa nak balik kampung juga, balik kampung. Dan kita tak tahu balik kampung tu baik tak baik. Cuba kata, Ya Allah, kalau balik kampung ni baik untuk aku, untuk bekerja di kampung, maka mudahkan urusanku. Betul, ramai orang-orang yang dulu duduk satu tempat, lalu berdoa untuk pindah tempat lain, akhirnya dia menyesal. Ustaz, seronok lagi duduk sana lah Ustaz. Duduk sini, duduk sana saya buka kelas ngaji ramai orang. Sini tak ada. Duduk sana surau saya jadi imam. Sini Ustaz, surau pun tak ada. Akhirnya dia ingat balik tempat lama. Sebab awak silap doa. Dan banyak mana kita menyesal dengan apa yang kita peroleh kerana cara doa kita. Sebab itu yang kita sebut tadi, perhatikan doa kita bila kita ditimpa satu musibah. Awak sebenarnya doa apa ni sampai kena musibah ni? Cuba hayati balik doa yang pernah awak mohon. Ustaz, saya pernah minta kaya Ustaz. Saya pernah minta jawatan tinggi. Saya lupa untuk berkata, Ya Allah, kalau baik untukku. Rupanya saya rasa lebih selesa lagi kalau saya tak ada benda ni semua. Ustaz, saya minta saya glamour, popular. Rupanya Ustaz, tak glamour lagi bagus. Sebab awak tak minta dengan maksud, Ya Allah, kalau glamour ni baik untukku dan agamaku, maka biar aku glamour. Kalau glamour tak baik untukku dan agamaku, aku tak nak glamour. Biarlah orang tak kenal pun tak apa. Kalau bila kita glamour nak makan pun susah. Tapi kita yang minta glamour. Ramai mana orang-orang kafir yang bercita-cita untuk popular dan glamour, akhirnya mereka benci pada glamour itu sendiri. Dulu mereka nak wartawan temu bual. Hari ni tengok muka wartawan pun sakit hati. Dulu nak wartawan dengan cahaya flash. Oh, popular glamour. Turun je 40 orang tunggu. Tanya khabar wartawan. Hari ni takut. Nampak wartawan lari. Sehingga wartawan ni dipanggil paparazzi. Yang memburu berita. Terpaksa sorok diri. Kau tengok flash, nampak flash dia punya trauma lain macam. Ini orang-orang yang pernah doa nak glamour. Akhirnya hari ini dia menderita dengan apa yang dia nak. Bagaimana orang menderita dengan apa yang didoakan. Dia tidak mendapat kebahagiaan dalam doa. Kenapa kesilapan dalam berdoa? Baik, ini tentang doa. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, ada kalanya seorang mukmin itu dikalahkan oleh sifat rajak. Ada kalanya tuan-tuan kita dalam keselesaan. Alhamdulillah hidup kita terdidik dengan baik. Bila Syekh Abdul Qadir menyebut daripada kecil lagi dah masuk kutab. Kutab ni kita sebut macam pendidikan umum lah. Tapi kutab ada setengah tempat panggil rawak atau ruwak. Macam kita sebut tadika. Pasti. Itu panggil kutab. Dalam tempoh ni biasa kita ajar mengeja, menulis, baca. 3M. Kemudian sampai satu tahap namanya mukrik. Mukrik ni tok guru kita baca kitab. Mukrik. Dan sampai peringkat ketiga namanya mihrab. Apa itu mihrab?
kita sudah belajar secara terbuka dengan semua orang. Kalau dalam kelompok mukrik, grup kita ni orang-orang ni je. Tapi bila mihrab, kita dah masuk dalam level macam-macam. Mungkin sebelah kita ulama', mungkin sebelah kita orang dah pandai, kita belajar umum. Dia panggil mihrab. Sistem perbelanjaan mihrab. Yang ni, Tok Guru duduk kawasan mihrab masjid tu. Maka yang duduk depan tu macam-macam orang. Ada ulama' besar, ulama' kecil ni, orang alim. Dan kita bersama dengan mereka. Pada bila saya duduk dalam halaqah ini, halaqah yang mengumpulkan ulama'. Kita bukan ulama', kita orang kecil, orang kedai, baru belajar. Tapi kita berpeluang duduk dalam halaqah di mana sama saya dengan penulis-penulis kitab, doktor, profesor, dan ini guru kami. Jadi dari sudut level kita satu guru. Kita satu guru dengan geng-geng senior kalangan doktor dan profesor. Kalangan syekh, kalangan penulis-penulis buku. Saya ingat bila saya duduk di kelas guru kami Muhyiddin Sawi, waktu kami belajar kitab Jawharat Tauhid di Masjid Al-Azhar. Tiba-tiba ada seorang tanya soalan. Maka guru kami kata, kamu jangan tanya, kamu dah pandai. Senyap je. Lepas sudah habis kelas, dia pun promosi kitab dia, jual-jual. Dia dah pandai, tapi duduk belajar. Dan kita dah duduk dengan dia. Zahir nampak macam sama level, tapi jauh lah. Tapi nak beritahu itu peluang Allah beri pada kita. Kata Syekh Ahmad Qadir, ada orang dalam didikan dia, bermula daripada kutak, mukrik, sehingga mihrab. Dia terhalang daripada buat dosa. Dia kehidupannya ialah ilmu. Sehingga dia dah datang rasa rajak. Rajak ni makna rasa selesa dah. Saya sepanjang hidup buat baik. Dia tengok diwan kebaikan, dia dah buat semua yang Allah suruh. Dia tengok diwan larangan, ini dia sudut larangan Allah, dia tak pernah buat larangan Allah. Tetapi Allah gelincirkan dia untuk buat dosa. Untuk dia datang rasa takut, rasa lemah, rasa kerdil. Kerana kalau dia tak buat dosa, dia akan sombong. Dan bila orang tu tak buat dosa, semua saya mana ada dosa, kan sombong bunyi dia. Orang cakap macam tu, kita tak nampak dia bersih, kita nampak dia sombong. Saya sepanjang hidup tak pernah buat dosa. Dia kata belagak. Dia kata tak pernah buat dosa. Walau benar pun dia tak buat dosa, ucapan itu kita nampak macam sombong. Amat sombong. Kerana itu bila Allah Ta'ala nak pelihara seorang hamba, Allah pelihara dia daripada sifat sombong. Maka Allah jadikan dia tergelincir juga buat dosa. Walaupun dosa kecil, supaya dia rasa rendah diri. Ya Allah, saya banyak buat dosa, buat silap. Maka dengannya dia akan bertaubat pada Allah. Dia sama seperti bila Allah jadikan Adam buat salah untuk turun ke dunia. Adam AS bukanlah orang yang ahli maksiat, jauh sekali. Adam terlupa. Sifat lupa itu akhirnya diwarisi oleh anak-anaknya, kita semua lupa. Lupa iblis tu musuh. Walau Allah dah beritahu, ingat iblis tu musuh. Jangan dengar cakap dia. Tapi lupa. Tentang dalam hidup, banyak mana keadaan kita lupa pada nasihat-nasihat yang baik. Kita lupa. Tapi bila kita dah terantuk, barulah kita mengadu lah berkata, Allah, orang dah cakap dengan saya ni. Orang dah cakap, awak ni jangan berangan nak kaya sangat, kan kena scam kan. Kena scam, atau scam gini. Tak, saya okey, saya boleh jaga. Tiba kena scam, betul lah ustaz cakap. Kalau saya dengar, lupa dah tu. Sebab waktu kita cakap, dia dah dipengaruhi dengan benda tu, sehingga dia anggap dia macam tak kena tipu. Tuan-tuan, iblis ni dia cakap dengan Adam apa? Dia tak kata, wahai Adam, lawanlah Tuhan. Dia tak cakap macam tu. Wahai Adam, kau jangan dengar cakap Tuhan tu. Ni buah ni sedap. Tak. Dia kata, wahai Adam, nak jadi malaikat tak? Makan buah ni boleh jadi malaikat. Artinya dia doa hasut Adam supaya Adam jadi lebih baik. Dia bukan hasut Adam supaya dia jahat. Adam, kau makan buah ni, kau akan jadi orang jahat. Makan. Dia tak cakap macam tu. Sehingga dia kata apa? Wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Iblis bersumpah, hei Adam, hei Hawa, aku ni nasihat ni, nasihat. Aku ni penasihat, bukan penasihat. Penasihat. Kau makan buah ni, kau akan kekal dalam syurga. Kau makan buah ni, kau akan jadi malaikat. Yang akan terus beribadat pada Allah. Tuan-tuan, itu godaan iblis yang begitu mengujakan. Dia tak kata makan buah ni untuk buat maksiat dengan Tuhan. Dia kata makan buah ni untuk lebih taat. Untuk dia lebih baik.
Benda yang sama yang kita tegur. Bila ada orang cuba mengajak kita buat bid'ah agama, konon dengan cara ni kita akan lebih dekat dengan Allah. Tak, bukan cara ni. Salah. Nak dekat dengan Allah tu betul. Tapi cara tu kena pastikan juga betul. Nak dekat dengan Allah, Zuhur kena semain 6 rakaat, baru dekat. 4 tak dekat. Kita pun betul juga Kalau kita semain 6 rakaat kan nampak lebih baik. Kita pun buatlah Zuhur 6 rakaat. Tapi bukan dekat. Itu menjadi kufur. Menambah ibadat. Awak kalau nak warak, puasa Ramadan ni, puasa 2 bulan. Yang puasa sebulan. Allah wajibkan kita puasa sebulan, dia wajibkan dia 2 bulan. Dia tambah sendiri. Dan dinamakan juga Ramadan Part 2. Bagi Part 2. Ini Ramadan Part 1. Dia ada Part 2. Dia pun ajak pengikut dia berpuasa juga. Atas nama Part 2. Jangan. Kita kalau nak nampak wali, bulan Syawal raya pun kita puasa. Lagilah kuat lawan hawa nafsu. Orang lain beraya, leka, kita berpuasa. Tak, itu fasik. Jalan ibadat yang fasik. Hati-hati orang yang mengajak kita ibadat bukan dengan cara yang Rasulullah ajar pada kita. Bukan dengan cara didikan Rasulullah dan apa yang Rasulullah beritahu. Akhirnya ada orang yang saya kata nak dekat dengan Allah, lalu dia pun reka-reka ibadat. Dia pun reka sembahyang khas. Dia bulan Syaban ada sembahyang khas, bulan Rejab ada sembahyang khas. Habis bulan ada tu, dia punya. Kononnya mendekatkan diri pada Allah. Walau dia jauh. Inilah cerita Iblis dengan Adam. Dia hasut Adam untuk jadi lebih baik. Apapun kalau benda tu salah, tetap salah apapun maksud. Sebab itu dalam kaedah ulama sebut. Al-ghayatu la tubarriru wasilah. Matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Bila Allah sebut cara ni haram, maka haram. Walaupun matlamat awak mulia. Kalau nak mencapai matlamat yang mulia, caranya juga mesti mulia. Tuan-tuan nak bersedekah, tapi dengan cara mencuri duit orang lain nak sedekah. Tuan tak akan terima. Saat saya pecah mana sebab saya nak sedekah, bukan saya nak untuk saya. Tuan tak terima. Saya terima rasuah ni, Ustaz. Bukan untuk saya. Saya nak beri pada anak yatim. Pun tak boleh. Jadi ada orang, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala pelihara dia dari dosa. Tapi Allah nak selamatkan dia daripada sifat sombong. Dijadikan dia berdosa. Tapi Syekh Abdul Qadir ingatkan, kita tak boleh beri alasan. Saya kena buat dosa juga tahu. Nanti saya sombong, tu saya buat dosa. Itu lain. Lalu berhujahkan pada Adam. Adam kan dia buat dosa. Sebab tu jadi makin dekat dengan Allah. Saya pun nak buat dosa lah. Tentang kita jangan pernah niat nak buat dosa. Tetapi dalam hidup, kita mungkin berdosa. Tapi bukan kita niat nak buat dosa. Atas alasan untuk dekat dengan Allah, saya mesti berdosa. Bukan begitu. Pertama, tuan-tuan sekalian. Bila Nabi SAW menyebut hakikat kita manusia. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwab. Setiap anak Adam tu berdosa. Dan sebaik-baik yang berdosa itu ialah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Yang bertaubat. Jadi tuan-tuan sekalian, kita tak tahu kita berdosa atau tidak. Kalau sekiranya hal-hal yang memang dilarang kita tak pernah buat, alhamdulillah. Tapi kita memang ada dosa-dosa kerana leka, terlupa, mungkin datang hal-hal yang lain kita tak tahu. Lalu kita kekal bertaubat pada Allah. Supaya kita mengendah diri, tidak sombong. Jadi sebab itu Syekh Abdul Qadir kata, kadang-kadang rojak ini, kita tengok kita alhamdulillah bagus, didikan bagus. Dikalahkan dengan sifat takut. Sebab orang beriman, dia ada 2 sayap untuk dia terbang menuju Allah. Yang pertama ar-raja, yang kedua al-khawf. Ar-raja artinya dia amat mengharapkan pahala, balasan di sisi Allah, kemuliaan di sisi Allah. Kerana dia dah buat semua yang Allah perintah. Tuan-tuan, bila kita kerja dengan rajin, kita harap dapat gaji dan bonus. Alhamdulillah saya punya performa bulan ni bagus. Saya punya sale saya, jualan saya pun bagus. Saya akan harap bos saya akan bagi bonus. Bos saya akan bagi gaji dan bonus. Dia panggil, Man, ini gaji dan ini bonus. Saya harap. Tapi, ingat orang beriman juga salah satu sayapnya untuk terbang ialah khauf, takut. Tapi saya bimbang juga, takut tengah masa saya kerja ni ada kecuaian saya. Mungkin bos potong gaji saya. Mungkin bos tak nak bagi bonus. Mungkin ada, saya pun bimbang juga, takut ada salah kat mana-mana. Sebab tengok bos macam tak bercakap je. Saya dah buat kerja bagus. Tapi tengok bos tak bercakap. Ke ada saya silap buat ni? Maka datang takut.
Nanti saya mungkin dipotong gaji, dia alih departmen lain, mungkin dia buang kerja. Perasaan sama kita dengan Allah. Alhamdulillah kita dah buat Ramadan dengan segala ibadat. Baca Quran sudah, khatam pun sudah, doa pun sudah, tarawih pun sudah, qiyam pun sudah. Alhamdulillah sedekah pun sudah, puasa pun sudah. Tapi kita fikir balik, takut sepanjang puasa ada salah aku. Sepanjang puasa takut ada niat salah ke? Sepanjang solat ni ada kalau membatalkan aku tak sedar. Lalu datang takut. Ya Allah, takut. Maka Allah Ta'ala tidak akan biarkan hamba yang dipilihnya untuk bersifat sombong dengan ibadat yang dia lakukan. Maka dia datangkan kepadanya kesilapan dan kesalahan. Bukan benda yang dia nak sengaja. Itulah yang ditakdirkan dalam buku catatan Allah. Untuk apa? Untuk dia tidak sombong. Sebab itu kata Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, dihadirkan maksiat pada seorang hamba supaya dia tidak merasa sombong dan tidak merasa ujub pada dirinya. Kita tahu kita pun buat silap. Contoh kita driver handal, tiba-tiba terbabas juga. Lalu saya pun pernah terbabas. Itu menjadikan kita merendah diri balik. Bayangkan kalau dalam hidup tak pernah buat silap. Contoh dalam hidup tak pernah buat silap, sombongnya lain. Sebab itu Allah hadirkan banyak benda supaya kita tidak sombong. Pertama, Allah hadirkan apa? Sakit. Maka dengan sakit, lalu kita menghilang sombong. Yang kedua, Allah hadirkan kita dengan apa? Dengan tua. Contoh dengan tua, kita menghilang sombong. Masa muda, ya. Semua orang kita nak belasah dah tua. Kita nak angkat kaki pun tak boleh. Maka datang rendah diri balik. Yang ketiga, Allah datangkan rasa tawaduk ini, menghalang sombong, ialah dengan bala, banjir, kemalangan, hilang sombong. Kita tahu mana orang sombong, aksiden sekali hilang sombong ni. Jatuh sekali hilang sombong ni. Allah datangkan musibah pada dia. Musibah berupa bala bencana. Untuk buang sifat sombong. Yang keempat, Allah hadirkan kepadanya orang yang lebih tinggi pada dia. Dan lebih berkuasa padanya supaya hilang sombong. Lama ni dia rasa dia dah hebat. Ni ketua kampung. Punya sombong. Tiba datang orang atas pada dia. Jatuhkan dia. Akhirnya dia pun mula tahu ada orang tinggi pada dia. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Atas setiap orang alim ada yang lebih alim. Lama ni dia anggap dia lah alim sekali. Tiba jumpa orang alim pada dia lagi. Boleh rasa dia bodoh. Dia ingat dia pijak sekali. Tiba datang orang lebih alim pada dia. Maka bodoh. Dan Allah hilangkan sifat sombong kita. Contoh bila kita tidak dikenali. Kita berada di tempat kita tak dikenali. Tetapi bila kita di tempat orang kenal kita belakang, kita kan sombong. Oh, dia tu terkenal, sombong. Tiba-tiba tuan-tuan duduk tempat orang tak kenal kita. Tuan-tuan rasa apa? Pergi jamuan, orang kenal kita. Kita ni ialah tok guru ke orang tertentu. Special lah dapat. Tak payah beratur, makan beridam. Orang kenal. Kadang-kadang makan siap kena suap. Popular kita. Pandang kita lirik je mata, makanan pun sampai. Kalau Allah takdirkan kita duduk tempat orang tak kenal kita. Waktu tu kita mula rasa Allah, teruknya. Kena ambil sendiri makanan, kena beratur. Kena itu, barulah kita rasa. Sebab itu tuan-tuan, antara hikmah bermusafir, kita berada pada tempat orang tak kenal kita. Dia akan buang sombong. Kat sini orang kenal kita sebab kita bos dan pengarah. Ni semua pekerja kita, panggil kita bosku. Sebab kita pun, tiba-tiba kita pun musafir tempat lain. Dekat airport dah kena berdiri dekat immigration 2 jam. Dah rasa dah rendah diri tu. Tak ada orang kenal kita. Nak telefon pun tak ada orang kenal kita negara ni. Kita mula ketakutan. Maka hilang rasa sombong kita. Kerana berada di tempat orang tak kenal kita. Sebab itu antara bila kita pergi Mekah, Allah suruh kita sorok identiti kita kat Mekah dengan memakaikan ihram. Jadi kita tak boleh pakailah pangkat kita, baju kita, pakaikan ihram belaka. Siapa kita tak tahu siapa. Dia mungkin ulama, dia mungkin menteri, dia mungkin ketua, dia mungkin. Yang kita tahu ini semua muhrim. Maksudnya yang berihram. Muhrimun, orang yang berihram. Lalu waktu tawaf, kita pun tak tahu dia siapa.
Lepas tu datang antara falsafah ibadat haji, menunjukkan manusia ni sama dan untuk menghilangkan kesombongan sesama mereka. Akhirnya kita nak sombong apa tuan-tuan? Pakaian kita ihram. Dan di antara perkara yang menjadikan Allah menghilangkan kesombongan kita ialah kematian. Last sekali bila datang mati, tuan-tuan nak sombong macam mana? Tuan-tuan, dengan kita melihat kematian, maka matilah sifat sombong kita. Kita kawan-kawan kita yang dulu glamour, popular, gagah, perkasa, kaya, raya, berjawatan tinggi, terkenal. Tiba-tiba mati, kita tengok, ya Allah, hilang semua. Tak ada dah kawan-kawan dia, tak ada dah pangkat harta dia. Tak ada apa keistimewaan dia, kain kafan yang membalut tubuhnya. Ke kubur tempat kembalinya. Tiada yang dibawa sesuatu pun bersama dengannya. Tinggallah seorang diri dia. Tuan-tuan tengok kubur, hilang sombong. Sebab tu selalulah kita ke kubur tengoklah orang ni dulu seperti kita. Sebab tu kata ulama, orang berakal tu ada 3. Orang yang berakal al-uqala salafah. Yang pertama ialah orang yang sudah meninggalkan dunia sebelum dunia tinggalkan dia. Ini orang ada akal. Tuan-tuan, kelak dunia ni akan tinggalkan kita. Baik kita tinggalkan dia dulu. Dunia akan tinggalkan kita. Baik kita tinggalkan dunia. Sebelum sampai waktu kita meninggal secara paksa. Tinggalkan dunia melalaikan. Ini orang cerdik. Yang kedua, orang cerdik itu, orang yang berakal itu, kata ulama, yang sudah menyiapkan kuburnya sebelum dia turun di dalamnya. Kalau kita tengok kubur, siapkan apa dalam kubur? Tak siap apa? Tak cerdik kita. Siapkan sesuatu. Sebab kita bakal turun dalam kubur cepat atau lambat. Siapkan cahaya kubur. Siapkan hamparan kubur. Siapkan segala hiasan kubur. Siapkan segala kelapangan dalam kubur dengan amal soleh, dengan ketaatan. Dengan menyediakan anak-anak soleh yang bakal mendoakan kita. Supaya hidangan-hidangan amalannya sampai pada kita dalam kubur. Prepare sekarang. Ini orang cerdik. Dia dah bersedia dengan semua benda sebelum dia turun dalam kubur. Yang ketiga, orang cerdik. Orang yang sudah melakukan perkara yang Allah redha sebelum hari dia berdiri di hadapan Allah. Tuan-tuan, kat dunia ni, buatlah benda yang Allah redha. Sebab kelak kita akan jumpa Allah dan berdiri di hadapan Allah. Maka Allah akan redha kita sebab kita dari dunia lagi dah buat benda yang Allah redha. Ini buat semua benda yang Allah murka, kelak berdiri depan Allah, lalu mengharapkan redanya, jangan harap murka Allah. Datang murka Allah. Ini 3 orang cerdik, bijak. Kemudian Syekh Abdul Qadir, bila menyebut tentang dalam diri kita ni, tuan-tuan, akan ada perlawanan. Diri kita ialah medan perang. Hati kita ialah medan perang yang tidak pernah berhenti perang. Antara kehendak Allah yang mesti kita junjung dan patuhi, antara hawa nafsu yang kita tersesat dengannya. Duk berperang. Kejap nak jadi baik, kejap lalai. Kejap nak soleh, kejap toleh. Hidup berlawan macam tu lah. Sekejap dengar ceramah nak jadi baik. Sekejap dengar nasihat jadi baik. Sekejap tengok orang mati nak jadi baik. Sekejap kena sakit nak jadi baik. Tapi bila sihat, lalai balik. Bila jauh daripada ulama', lalai balik. Bila kawan dengan orang lain, berlalai balik. Dia berlawan. Lalu perlawanan ini, kata Syekh Abdul Qadir, kita akan tengok keputusannya waktu usianya 40 tahun. Kita tengok siapa menang. Kan itu disebut dalam hadis. Siapa? Bila sampai umur 40 tahun, kebaikannya tidak boleh mengalahkan kejahatannya, maka bersedialah dia ke neraka. Artinya tuan-tuan, kita ni dalam berlawan dengan nafsu. Berlawan kehendak selain daripada kehendak Allah. Ya, kita akan, kalau kita akan menang, itu akan bersilih ganti. Tapi pastikan pada usia 40 tahun, kebaikan kita lebih menang. Jadi kita pun muhasabah lah. Saya Alhamdulillah dah umur 40, katakan. Lalu kita tengok, kebaikan kita banyak ke, kejahatan kita banyak. Alhamdulillah saya dah jaga solat Jumaat. Alhamdulillah kebaikan. Saya pun dah jaga baca Quran saya. Saya selalu jaga duha saya. Witir saya. Yang buruk dia tak ada juga. Saya masih buat macam ni, mengumpat masih ada. Suka dengar air orang masih ada. Kita pun sebut. Lalu kita dapati kebaikan kita mengalahkan kejahatan. Lebih banyak. Maka itu satu mukadimah yang baik.
Sebab itu dikatakan orang bila 40 tahun dia kebaikannya tak boleh mengalahkan kejahatan, maka dia akan sentiasa kalah. Ini umum. Kita tak nafikan ada orang yang Allah beri dia taufik. Sehingga walaupun teruk umur 40, even 50, 60 dia insaf. Ada. Kita tak tolak. Kerana rahmat Allah tu luas. Namun, dia ada kaedah umum. Kata Allah Ta'ala letakkan kaedah umum pada kita. Supaya kita dapat ikut kaedah itu. Antaranya, kita ni bila 40 dah tak cenderung buat baik, maka kita bimbang kecenderungan itu dah tak ada. Dah pudar. Lepas tu pastikan. Sebelum kita 40, kecenderungan buat baik lebih menang. Dan sekarang, saya dah masuk 40-an, 50-an, 60-an. Pastikan tuan-tuan menangkan kebaikan dalam diri supaya Allah Ta'ala redha pada kita. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, bila mana kita kenal Allah, maka Allah akan pelihara kita. Tapi kalau kita kenal selain daripada Allah, sebenarnya kita telah sia-siakan umur kita. Bukan mensia-siakan peluang yang Allah berikan kepada kita. Bukan kita menghina diri kita. Tentu Allah Ta'ala dah letakkan kemuliaan manusia dengan mendengar kata Allah, tunduk pada Allah. Dan kehinaan kita dengan mendengar manusia dan tunduk pada manusia. Tapi manusia memilih kehinaan. Tentu Allah suruh kita ikut dia. Kenapa? Kerana Allah nak muliakan kita. Allah tak ada faedah apa dengan kita. Tuan-tuan, kalau seorang tu tak nak dekat dengan Allah, Tuhan tak rugi apa. Kalau dekat dengan Allah pun Tuhan tak untung apa. Tapi Allah itu sifatnya rahmat. Dia sayang pada hamba-hambanya. Maka Allah Ta'ala suruh kita berkiblatkan pada Allah, tunduk pada Allah, berharap pada Allah supaya kita mulia. Tapi bila kita memilih selain Allah, maka sebenarnya kita memilih kejahilan. Kalau kita kata kita kenal orang tu sebab tu kita pilih dia, sebenarnya kita tak pernah kenal manusia. Tuan-tuan, kita Zohir dia kata dia kenal, saya kenal. Sejak bila kita memang kenal orang? Kita akan kenal orang dengan cara kita kenal Allah, barulah kita kenal orang tu siapa. Kalau kita saya boleh kenal orang, sejak mana kita kenal? Hati tu benda tersimpang rahsia. Ramai mana orang kita nampak jujur baik, akhirnya khianat pada kita. Baik, dia pekerja kita paling cemerlang, paling bagus. Last sekali, dia khianat kita. Kenapa? Kita tak kenal dia sebenarnya. Tuan-tuan, dia kata kenal. Kita kenal, oh, dia lah orang paling cinta pada saya, Ustaz. Cinta. Tak, awak tak kenal. Kerana cintanya boleh berubah dengan cepat. Sebab dia lah yang suka tolong saya. Sebab tu saya baik dengan dia. Awak tak kenal. Pertolongan itu akan dengan cepat berhenti nanti. Tuan-tuan, kenali Allah. Maka dengan Allah kita akan kenal semua makhluk. Kalau kita meninggalkan untuk mengenal Allah, lalu cuba mengenali makhluk, kita sampai kiamat tak akan kenal makhluk. Saya kenal dia, dia baik, dia bagus. Bila kita mati, habis lagi. Baru setelah saya kenal rupanya tak ada orang peduli saya. Baru kamu tahu, itulah orang yang kamu kata kamu kenal. Sewaktu kamu mati, seorang pun tak datang. Dulu, masa sihat, dia sentiasa ziarah saya, datang rumah saya. Okey, kalau awak mati nanti agak-agak datang tak ke kubur awak? Sebab lebih bermakna, kawan kita datang ke kubur kita berbanding rumah kita. Hari ni lah sebab dia ada hajat kat rumah kita. Maka dia datanglah rumah kita. Tapi nanti bila kita kembali pada rumah asal kita ni kubur, agak-agak dia datang tak? Baiklah kalau tak datang, dia kirim tak doa untuk kita. Waktu itu kita mula menyesal, ruginya aku berkawan dengan dia. Kalau aku tahu macam ni tak ada nak kawan dengan dia. Tengok kamu baru kenal orang. So saya katakan kita ni tuan-tuan, takkan kenal manusia ni. Takkan. Kalau kita kenal, takkan Allah cerita mereka menyesal kelak-kelak kerana berkawan orang tu. Bila mereka dapati kawan tu tak dapat beri manfaat. Bukan setakat tu, akhirnya dipikulkan atau disalahkan dia atas sebab kesalahan kawan dia. Maka ini musibah. Sebab itu tuan-tuan, biarlah masa kita banyak kenal Allah. Dari kenal Allah itulah saya kenal orang. Biarlah masa kita banyak cinta Allah. Daripada cinta Allah lah saya cinta orang. Kalau kita hari ni cuma cinta orang, tak nak cinta Allah. Saya cinta dia Ustaz, dia bagus. Awak akan dapati cinta awak takkan dia balas macam awak nak. Kita tengok orang kata cinta kita, mati je kita, dia pun dah ada pasangan lain dah. Macam bagaimana cinta pada kita? Cintanya bersifat sementara. Sementara datang orang baru, habislah kita. Sebab itu saya cinta dia kerana Allah.
Sepanjang saya bersama dengan dia, maka saya akan ikut perintah Allah untuk menjaga dia. Bila dia di luar kawalan saya, itu serah pada Allah. Saya serah pada Allah. Sebab itu senali kemana pergi ke kubur. Kalau dia berkata, wahai ahli kubur, ceritakan hal kamu pada kami. Atau kami akan ceritakan hal kamu, hal orang-orang yang kamu kenali di dunia dahulu. Boleh tak kamu cerita hal kamu di kubur sekarang? Dan kami akan ceritakan tentang hal orang-orang yang kamu tinggalkan dahulu di dunia. Adapun isteri kamu telah berkahwin yang lain. Adapun harta kamu telah difaroihkan. Adapun anak-anak kamu telah disibukkan dengan urusan dunianya. Maka kamu tak ada apa-apa. Kamu kat dunia tak payah fikir nak balik dah zero lah. Bini pun dah kahwin. Harta pun dah bagi-bagi. Anak pun sibuk. Balik apa? Tak payah balik-balik lagi. Semua benda dah tak ada kamu. Kat dunia kamu dah tak ada apa-apa. Tak payah balik. Kata itu perumpamaan. Kata bila kita mati, kita tak akan ada apa-apa lagi. Bila kita tahu kita mati, kita tak ada apa-apa lagi. Di situlah kita tahu betapa bernilainya kenal Allah, cinta Allah, sayang Allah. Kerana Allah yang sentiasa bersama kita. Ada pun makhluk-makhluk ini, mereka sementara akan bersama kita kelak. Mereka ada urusan mereka sendiri. Kesibukan mereka sendiri. Akhirnya, waktu dalam kubur, seorang-seoranglah kita. Carilah orang paling cinta pada kita, siapa yang sanggup turun bersama kita. Takkan ada. Untuk duduk seketika kat kubur pun tak sanggup. Sebab dia ada kerja lain. Ada tak orang tuan-tuan, bila orang paling sayang, sehari dia ke kubur. Mula-mula betul lah. Sehari sah, tengok berapa. Tengok. Tanda tempat dia berapa lama dia tahan. Lepas sebulan dah tak ada lah. 2 hari sekali. Lepas tu, senyap. Lepas tu kubur pun tak kenal kat mana. Inilah dia cerita orang yang mengenali manusia yang sebenarnya kita tak pernah kenal orang. Tuan-tuan, jangan mendakwa kita kenal fulan yang awak tak kenal dia. Kenapa yang sebenarnya patut awak kenal apa yang ada dalam hatinya. Dan awak tak dapat menembusi hatinya. Kerana itu kita nak kenal orang dengan mengenali Allah. Maka bila orang ni nak mengkhianati kita, maka cukuplah Allah melindungi kita. Cukuplah Allah Ta'ala akan membantu kita menghadapi dia. Kalau ada kawan kita tiba-tiba menjadi musuh kita, maka Allah akan bantu. Sebab saya berkawan dengan dia kerana Allah. Saya bukan berkawan dengan dia kerana kecenderungan kemanusiaan itu. Tapi kerana perintah Allah. Andai kata nanti kawan saya bertindak menjadi musuh saya, maka Allah akan bantu saya menghadapi permusuhan dia. Dan mengalahkan dia. Dan Allah menutup keaiban saya di hadapannya. Kalau dia cuba cerita keaiban saya pada orang lain, Allah jadikan orang lain tak percaya pada dia. Demikian Allah membantu saya. Ini kerana kita mulakan persahabatan kerana Allah. Orang yang berkahwin kerana Allah. Andai kata pasangan saya menganiaya saya, contohlah. Maka Allah Ta'ala akan bantu saya. Untuk mengatasinya, melawannya. Yang penting kita bina sesuatu, biarkan Allah. Anak kita, saya didiknya kerana Allah. Andai kata satu hari dirhaka pada saya, Allah akan bantu saya menghadapinya. Ini sebenarnya pegangan kita. Sebab orang yang saya kata kita kenal dan kita harap satu hari nanti dia mungkin berbolak balik dan bertukar arah. Mungkin, ya mungkin. Kalau mana orang yang kenal satu pemerintah yang dulu sayang dia, hari ini pemerintah tu tak sayang dia. Maka humbang dia dalam penjara. Dulu sayang, baik. Dari situ kita belajar. Bina hubungan dengan manusia dengan perintah Allah, dengan mengenali Allah. Maka kalau orang yang saya kata manusia yang saya kenali, dia cuba khianati saya atau menganiaya atau menzalimi saya, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi saya Allah, dia sebaik-baik penolong saya. Begini kita membina ketaatan kita. Dan di sini kita membina ilmu kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.